Hey guys, ada sahabat tanya macam mana kita nak setkan nilai ISO, aperture dan shutter dan macam mana nak dapatkan exposure yang tepat. Jadi selalunya kalau saya nak shoot, saya akan gunakan manual mode di mana kita boleh kontrol semua ketiga-tiga parameter tu secara detail dengan tepat, precise. Jadi dari situ kita kena tahulah kita pusing nombor apa tu dia akan jadi apa. Jadi first saya tunjuk dulu lah macam mana nak setkan kepada manual. Jadi kalau kat kamera kalau korang gunakan mirrorless ataupun DSLR, of course kita ada button mode selector kat sini, shooting mode ni saya dah pilih manual, dan pada screen kita akan nampak lah ke semua nilai-nilai yang kita dah preset. Maknanya doesn't matter korang pilih nilai apa pun. Contohnya kat sini saya setkan kepada ISO 400. Okay. Kalau dekat Sony ni kita ada live view. Live view dia, effect dia agak accurate jugalah. Nampak macam gambar tu gelap lah. Jadi kalau saya tengok dekat live view dekat capture one ni live view kita. Live view kita menunjukkan gambar tu gelap. Jadi macam mana kalau kita nak control ketiga-tiga tu untuk ISO, aperture, shutter, macam mana nak dapatkan exposure yang tepat. First, kita kena tahu apa exposure yang tepat. Exposure yang tepat tu maknanya kita boleh nampak detail dalam good brightness. Maknanya kita boleh nampak every detail yang kita perlu nak tunjukkan secara visual pada gambar tu. Jadi senang cerita macam ni lah. Kalau kita nampak orang waktu malam tak ada lampu, kita tak nampak muka dia, mata dia, bibir dia kan, baju dia kalau apa. Tapi kalau kita jumpa orang tu dekat masa tengah hari terik, kita boleh nampak dengan jelas muka dia, kita boleh nampak jelas baju dia, color dia semua kita boleh nampak. Jadi waktu siang cahaya banyak, kita dapat good exposure. Tapi bila malam kita tak dapat, bila kita tak nampak semua detail tu, kita memerlukan bantuan daripada kamera, sama ada tinggikan sensitivity sensor ataupun buka shutter speed dengan lebih lama, ataupun kita besarkan bukaan aperture. Jadi kita boleh kontrol guna tiga parameter tu. Jadi sebagai contoh kat sini, kalau saya nak cerahkan gambar menggunakan ISO. Okey, saya pergi dekat top cam, main top cam. ISO, saya ubah dulu ISO. Saya setkan kepada, katakanlah saya setkan kepada 2000. Jadi kalau saya tengok live view, dia dah semakin terang. Okey, kali ni saya tukar lagi kepada ISO 3200. Live view saya menjadi lebih terang. Dan kalau saya shoot, dekat bawah tu, kita dah nampak detail yang jelas pada bear itulah. Jadi kalau kita tak rasa gambar ni tak cukup terang lagi, tak apa, kita boleh naikkan lagi ISO. So 6400. Snap. Nampak tak gambar semakin cerah. Apa yang terjadi ialah apabila kita menukar ISO, nilai ISO ni daripada satu nilai yang rendah kepada satu nilai yang tinggi, sensor kita akan dapat absorb light, memproses light dengan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita guna ISO yang rendah, katakan ni sekarang saya guna ISO 6400, saya tukar kepada ISO 200. Okey. Nampak tak? Gelap je bear tu. Kita tak nampak. Even background dia pun kita tak nampak apa kan. Kita boleh nampak sikit lah bayang-bayang shadow Jadi satu yang kita kena tahu ialah ISO ni dikira pada gandaan one stop
One stop tu katakan kita nak naikkan sekali ganda cahaya. One stop maknanya sekali ganda cahaya. Jadi kalau daripada 200 kepada 400. Maksudnya kita mengarahkan kamera sensor tu supaya dia absorb sekali ganda cahaya. Maknanya contohnya kalau ada tadi satu lampu, kita dah tambah satu lagi lampu, double lampu. Jadi sekali ganda cahaya lah. Jadi okey, kalau dari 200 ISO 200 gelap macam ni, and then kita tukar kepada ISO 800. Okey, 400. 800. Kita mengarahkan kamera tu untuk merakam dengan absorb cahaya tu berganda lagi. Daripada 400 tu didoublekan lagi. Jadi itu cara kita nak mengawal exposure menggunakan ISO. Baru satu. Okey? Faham Hopefully korang faham lah dengan penggunaan ISO ni. So sekarang ni, katakanlah kita tak nak naikkan ISO lagi. Kita nak gunakan parameter lain. Contohnya kita nak gunakan aperture untuk menerangkan gambar ni. Okey, sekarang kita tengok aperture kita adalah f4. Jadi untuk menerangkan dia, kita boleh besarkan bukaan aperture tu dan membenarkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam kamera. Jadi setelah saya tukar daripada f4 kepada 3.5 kepada 2.8. f4 kepada 2.8 maksudnya plus one stop. Nombornya macam tak sekata kan, tapi itulah nombor aperture. Korang kena ingat lah. Ingat daripada f4 kepada 2.8 kita menggandakan sekali ganda cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi kalau kita nak terangkan lagi, kita boleh pergi dekat f2. Perasan tak? Masa saya pusingkan dial ni, aperture dial ni, dia pusing 3 kali untuk one stop. Okay. 2.8 kepada f4, 1 kali klik, 2 kali klik, 1 kali klik, 2 kali klik, 3 kali klik. 3 kali klik. 2.8 kepada f2, 3 kali pusing. Maknanya kat kamera ni, one stop, 3 kali klik. Kecuali korang ubahlah setting tu. Ada orang yang suka ubah-ubah dalam kamera kan. Dia ubah EV step tu kepada 2 step. Ada yang ubah kepada 1 step. Jadi kalau kau dah ubah tu dah tak valid lah. Tapi kalau by default dekat kamera setting tu 3 kali klik tu 1 stop. Tak kira lah untuk ISO, aperture ataupun shutter. Tiga-tiga tu. 3 kali klik, sekali ganda cahaya. Sama ada kau terangkan ataupun gelapkan. Jadi, okey, contoh ISO. Saya klik ISO. Sekarang ISO dia dekat 800. Kalau saya nak terangkan sekali ganda cahaya, kita kena pusingkan dia kepada 1600. So, saya pusing. Sekali klik, 2 kali klik, 3 kali klik. So, saya ulang balik sekali lagi. Daripada 800 ke 1000, tu sekali klik, ke 1250, tu sekali klik, maknanya dah 2 klik lah. Dan kemudian 1600, 3 kali klik. 3 step. Tu yang datang negatif 0.3 EV, negatif 0.7 EV dekat kamera kita bila kita ubah any setting. Kalau siapa yang guna flash pun mesti dia perasan. Bila kita pusingkan, dia ada sama ada TTL atau manual, dia ada plus 0.3 EV, plus 0.7 EV dan plus 1 EV. Exposure value. Betul ke saya sebut? Exposure value. Lidah orang Jawa. Macam itulah. Alright, jadi dekat sini korang dah faham kan macam mana kita tukar daripada
satu value exposure tu kepada satu exposure value yang lain. Jadi caranya macam mana nak tukar ISO aperture shutter, dan macam mana nak tahu exposure tu betul ke tidak. Macam tadi yang saya cakap, kita pilih gambar dengan kecerahan yang kita kata enough untuk, kita kata cukup untuk kita faham maklumat yang ada pada subjek tu. So subjek tu macam bear ni, dia ada muka bear tu. Kalau kita perasan dekat bear tu ada dia punya kulit, ada dia punya bentuk. Itu semua maklumat dalam gambar. Kalau saya ambil ISO gelap habis katakan ISO 50, kita nampak gelap, nampak gambar tu gelap, exposure-nya kurang. Jadi dekat situ kita tak nampak shape yang full pada subjek tu. Semua dalam shadow. Jadi bila semuanya dah gelap, maknanya exposure tak cukup. Bila exposure tak cukup, kita tak nampak detail. Macam mana kalau saya aperture tu saya tinggikan. Okey, sekarang f9. Bila f9, bukaan dia terlalu kecil sampai kita tak nampak pun dia punya rupa bentuk bear. Kita tak nampak kulit dia, bulu-bulu dia, color dia, semua kosong, hitam, nana. Jadi saya ubah balik. Sekarang saya buka dekat 1.8 dan ISO saya tinggikan kepada 1000. Jadi dekat ISO 1000, shutter speed 1/125 dan aperture f1.8, kita boleh nampak muka dia, nampak bentuk dia, kaki paw dia, tapak kaki dia kita nampak. Semualah kita nampak, detail-detail bulu dia yang sebiji-sebiji itu pun kita nampak. Belum kira zoom lagi. Saya tak boleh zoom lah, lens ni prime lens. Tapi harap korang faham lah macam mana nak gunakan ISO aperture shutter secara mudah. Actually tak susah pun dia punya teori. Dan hopefully video ni membantu korang lah. Alright, itu je. Terima kasih.